مهاجرين مهاجرين وأنصار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا اللهم اجعل القرآن العظيم ربنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ذكرنا منه ما نهينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis yang dipenuhi dengan para malaikat. Malaikat biasa mencari majlis-majlis perhimpunan semacam ini. Jadi perhimpunan untuk belajar dan untuk mengaji, untuk mengajar dalam masjid Allah, Allah akan beri ganjaran kepada kita satu pahala haji. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi untuk kita melakukan ibadat haji hanya sekali saja setahun. Tetapi Allah beri peluang kepada kita untuk kita hidup majlis-majlis ilmi macam ini. Allah akan beri pahala kepada kita sama dengan pahala satu haji. Ini kelebihan. Maka pelajaran yang kita akan belajar pada malam ini adalah pelajaran pokok, pelajaran yang paling penting sekali bagi kita yang kita mengaku sebagai seorang Islam. Kerana kalau kita lihat kepada sejarah perjuangan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah di Mekah sahaja 13 tahun. Jadi Al-Quran yang kita baca hari-hari ini turun kepada Nabi masa Nabi hidup di Mekah. Dia meniti berat untuk menetapkan akidah, betul akidah. Sebab akidah adalah asas kepada orang Islam. 13 tahun Rasulullah tak ada kira halal, kira hal akidah. Maka akidah ni adalah asas. Kebanyakan masalah-masalah akidah ni dia menuju kepada benda gaib, benda ghaibiyah, benda kita tengok tak langsung. Jadi benda-benda macam ni yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mari royak kepada umat dia, kita kena terima bulat-bulat. Tak ada was-was, tak ada rasa syok dan sebagainya. Semua Nabi-Nabi daripada Nabi Adam hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia supaya tauhidkan Allah. Nabi Nuh dia kata, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, sembahkanlah kamu kepada Allah, mana tauhidkanlah kamu kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh.
Jadi hak yang kita nak belajar pada malam ini kita sudah dengar maksud dah. Tapi kita perlu tasihah iman kita. Nah, sebab Rasulullah SAW dia katanya, ya Bilal, najlis sa'at, dia kata, nu'minu billah. Mari kita duduk sejak kita beriman kepada Allah. Nah, jadi kita duduk dalam ini adalah untuk nak menambahkan iman. Nah, jadi kita sudah tahu lah rukun iman dia ada ni. Nah, kalau semua tengok tak apa lagi. Kecuali kalau saya nak apa, kutub. Nah, Al-Quran saya ada lagi. Nah, falangkat. Al-iman bil kutub. Nah, al-iman billah wa malaikatihi wa rusulihi ada. Wa kutubihi dan kitab-kitab dia hanya Al-Quran. Wal yaumil akhir dan hari akhirat kalau kita nak. Wa bil qadari wa qada. Wa bil qadri syarri khairi wa syarri. Qada Allah baik dan syarri yang baik. Kita kena beriman. Jadi pentingnya penting. Jadi kita kena tasawur dulu. Kena gambar dalam hati kita bahawasanya al-iman bil ghaib yang mana Al-Quran royak pada mula-mula lagi. Dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran yang kita baca daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas jadi bimbingan, jadi panduan kepada al-muttaqin. Orang muttaqin ni orang lagu mana? Nah, mari ayat kata allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, yang beriman dengan benda ghaib. Jadi benda ghaib yang paling besar sekali kita kena tanam kepercayaan kita kepada Allah. Nah, inilah orang kata tanam dari bentuk tauhid. Nah, maknanya kena buat kalau syirik-syirik. Nah, jadi apa pengertian al-iman billah? Kita beriman kepada Allah. Apa makna dia? Makna dia kalau ikut dalam kisah yang saya sampai kaya ni. Sebab masalah akidah ni kita tak boleh nak jawab daripada kita. Nah, sebab akidah ni yang benar-benar yang khusus. Nah, jadi saya ambil kisah yang sampai saya ni. Jadi dia katanya kita kena etikot manusia dengan yakin, dengan yakin. Nah, kita percaya dengan yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan bagi segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Raja yang memilih segala makhluk. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta segala makhluk. Tuhan yang mana kita berhak menyembah dia. Apabila kita tahu katanya Allah tu Rabbul Syai'. Tuhan yang Rabb, kalau bahasa Melayu kata Rabb memang dua. Jadi dua yang saja kepada benda tu kita jadi dua. Kita jaga. Tapi manusia ni jaga tak sama dengan Allah jaga makhluk dia. Sebab kita ni lemah. Allah kuasa. Dia berjaga segala-galanya. Jadi apabila kita tahu katanya Allah tu Rabb ni mana Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca dalam majlis. Kita mengucap syukur puji kepada Rabbul Alamin. Tuhan kepada segala dunia. Apa kata nak? Jadi kalau kita tanya katanya Rabbul Alamin itu adalah Tuhan kepada segala-galanya. Kita juga kepada dia. Maka kita berhak menyembah dia. Kita berhak. Jadi tak patutlah kalau kita paling belakang dia. Tak patut. Sebab dia bukan kata dia buat kita saja, dia buat kita. Kalau kita nak dia buat kita. Wa atakum dalam surah Ibrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altum.
Aku telah memberi kepada kamu semua hukum Islam. Nah, bila tak habis. Allah katanya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak pilih nikmat Allah beri pada kita, tentu tak habis dia katanya. Kalau kecil nak apa? Nah, bila tak habis. Lepas tu Allah katanya, innal insan la zalumun kafar. Ayat. Sesungguhnya manusia tu sangat zalim. Buat nyanyi diri dia sendiri. Tahu dah kata boleh kita berlaku kita nak. Tapi kita buat zalim kepada diri kita sebab kita tak tahu. Zalim-zalim ni kita ambil benda kita tak mungkin tempat dia. Itu zalim. Jadi kita patut sembah Allah, jangan syirik pada dia, kita sembah benda lain. Itu zalim. Kita patut belajar tahu hak Allah, tapi kita tak boleh lagi. Zalim. Innal insana la zalim. Bukan sekadar zalim je. Kafar. Kafar ni mana tak syukur ni. Apabila zalim, jelas. Orang zalim ni, dia waktu tebel. Dan dia waktu bukuh. Tak syukur. Orang pergi mana-mana dia tak syukur. Faham apabila kita tak syukur, kita jadi orang yang kufur kepada Allah. Orang dia banyak. Tak patut kita tak syukur pada dia. Sebab itulah. Jadi di sini ni kita kena tanamkan percayaan macam-macam ni kepada diri kita. Kita yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah sehat bagi segala-galanya, bagi semua makhluk. Rabb dan Allah milik, malikuhu. Segala ni milik dia. Apabila suai dia yakin dah masuk belakang. Lepas tu bukan kepada milik dia. Khaliqu. Allah yang menciptakan. Allah cipta kita. Kita hak kita nak milik sebagai hak kita beli. Mungkin kita buat. Kalau hak kita buat tu ialah daripada kita beli. Supaya kita tanya anak kayu. Kita tanya anak kayu, kita jatuh lebih daripada benda lain lagi. Sebab kita tanya, tengok dahulu. Ini Allah jaga daripada benda. Kita tengok. Saya dah baca dalam buku dah. Tak patut kita syukur kepada Allah. Kita tak syukur kepada Allah. Jadi kalau kita tengok kita sebelum daripada kita nak tumpik daripada perut dia, nak keluar ke dunia ni, dia sedia benda-benda yang perlu untuk nak menyambut kita. Beli dengan air, beli dengan segala yang untuk nak sambut tetamu nak panggil. Lepas tu, kita ni, sebelum daripada kita nak mari dunia ni, apa buat takut? Allah sedia. Dia perlu takut. Maka, kita tak tahu benda-benda lagu ini, perlu. Inilah tenang ni. Jadi perlu kita barulah kita tadi tak jadi manusia yang zalim. Itu maknanya apabila kita tahu dan kata Allah tu Rabb, Malikahu, Khaliqahu, Khaliq, maka kita berdoa sembah dia. Bukan sekadar sembah dia saja, tak kena tauhid. Kena tidak ada syirik buat dirinya. Baik daripada kita beribadat kepada Yesus Mayit, foto, minta doa, mengharapkan segala-galanya, khusyuk, takut pada Allah. Maknanya, segala-galanya kena minta dia. Kita baca dalam surah Qul huwallahu ahad, surah Islam. Allahu samad. Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Allahu samad maknanya Allah tempat yang menunggu segala permintaan kita. As-samad. As-samad ni segala-gala kita nak minta dia. Jadi kita tak minta dia. Itu masalah. Kita tak. Tapi dalam bentuk kita nak minta dia tu Al-Quran ajar. Kita dah baca ni 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kepada Allah kita sembah dan kepada Dia kita minta. Nah, jadi kita nak minta kepada Dia tu kena mendahului ibadat. Kena buat baik dia, kena sembah dia. Sebab sembah dia ni pun dia boleh baik, boleh kebaikan kepada Allah, boleh kebaikan kepada kita. Nah, orang yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah, orang ni lebih selamat daripada orang yang dirasa kepada Allah. Sebab kalau Allah kasih kepada kita, Allah jatuh kepada Allah. Nah, tapi kalau Allah benci kepada kita, Allah toy. Lepas ini, lepas itu saja. Kok mengingat. Saya baca dalam surah Al-Hajj. Katanya, Inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Dalam surah Al-Maidah dia kata, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik min rabbik. Hai rasul, mu kena royak, mana balik kau sampaikanlah kepada manusia apa yang Allah beri pada kamu. Nah, mana sampai balik ma unzila ilaik min rabbik. Kena tabligkan, kena menyampaikan perintah Allah yang mana Allah turun kepada kamu untuk manusia. Wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Kalau kamu tak melaksanakan benda ini, tak menunaikan tanggungjawab. Nah, jadi Rasul Allah perintah dengan cara keras, panggil supaya amal. Ma unzila ilaik min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Wallahu ya'timuka minan nas. Rasul itu betul. Nah, manusia yang ada kata takut. Ya, dia nak jumpa dengan Abu Jahal, jumpa dengan orang yang istimewa pada dia waktu takut. Tapi Allah katanya, wallahu ya'timuka minan nas. Allah nak jaga. Allah akan menjaga kamu daripada segala manusia yang nak menyakiti kamu. Nah, ni Allah perakkan, Allah jamin kepada Nabi. Buatkan. Sampaikanlah akan tanggungjawab kepada manusia. Maka kita sebetulnya Allah yang kata dia nak jaga Nabi dia, nak jaga Rasul dia, kita juga Allah jamin juga nak jaga kita. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah nak jaga, nak pokok, nak jaga orang-orang yang beriman. Ini kita nak belajar ni, nak jaga. Lagu mana orang yang Allah jaga oleh iman orang beriman? Mari lelaki itu dia ayat kata, Inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tak suka manusia yang pengkhianat, khawan, banyak dosa pada Allah. Apabila dia berdosa pada Allah, khianat. Orang tak menunaikan janji lah. Kita janji dengan Allah. Mungkin kalau kita tubik hari ini, ikut kita nak buat dah. Kita lahir ke dunia ni, kita ada tanggungjawab perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita terima Islam, apabila terima Islam, kita jadi orang Islam, kita mesti melaksanakan, kena buat segala-gala waktu itu. Itu mana-mana janji. Sebab Allah katanya, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Aku tak azabkan hamba-hambaku malaikat setelah aku hantar Rasul. Maka Rasul tak ada kan, Nabi tak ada kan, maka adanya orang yang terima satu Rasul. Orang yang terima satu Rasul ialah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu ialah orang yang terima satu Nabi-Nabi. Lepas tu dalam Quran katanya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba dia ialah orang yang panggil ulama. Al-ulama ni orang yang tahu dan beramal dengan ilmu dia, dia panggil ulama. Orang yang tahu tapi tak beramal dengan ilmu dia, dia tak boleh. Orang ini lah. Allah katanya, lima taquluna ma la taf'alun dalam surah Al-Baqarah. Mumpana royak oleh, tapi muka pandai buat.
Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu pandai berkata tapi kamu tak pandai membuatnya? Kita pandai banyak orang, tapi kita tak pandai buat. Kabura maqtan 'inda Allah an taquluna ma la taf'alun. Sangat murka di sisi Allah. Orang pandai banyak orang tapi tak pandai buat. Allah mahu tadi. Maka kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat ini pasti orang yang dia royak kau ni dalam bentuk rupa, bentuk perbuatan. Sebab kita tengok Nabi Allah buat dia Nabi ni semakin malu dalam surah Al-Muzammil. Sebab inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Aku akan beri kepada kamu tanggungjawab yang cukup berat sekali. Maka apabila kita tahu dah kata tanggungjawab kita cukup berat yang Allah beri pada kita, apabila kita terima Islam, kita kena buat apa Nabi lah. Nabi awak diri dia wajib Nabi itu semaya malam untuk nak bersihkan diri. Jadi maka masalah iman ni iman ni penting. Sebab kalau iman dia ada dua iman. Iman tu ada hak sahih, ada hak tak sahih. Maka kita nak ngaji mana ni? Masalahnya panjang, tapi pada mana suku izin saya ni. Jadi saya ni kecil, tak ikut selalu tak ada kira-kira, tapi untuk pastian itu. Jadi Allah katanya inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Orang yang banyak khianat kepada Allah, orang ini Allah tak suka. Kita tak khianat. Orang yang banyak khianat kepada Allah, orang ini orang tergantung kepada Allah. Kafur, tak syukur. Orang tak syukur kepada Allah, kafur. Tak pantas semaya, suruh semaya, tak semaya, suruh puasa, tak puasa. Pasti kalau tak semaya, suruh habis kita. Orang Islam ni kalau tak semaya sudah habis. Tak kena kecil dah. Sebab Nabi katanya al-ahdu baini wa bainal kufar salah. Perjanjian di antara aku dengan kufur tu nak tengok bagaimana orang tinggal semaya. Orang tak semaya ni Nabi kata kufur. Orang ni boleh khawan sebab dia mari lakukan. Jadi kita kena jaga diri kita wa al-hadis. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu, inna Allah la yuhibbu kulla khawanin. Kita jangan masuk dalam khawan. Orang khianat. Maka tauhid yang kita perlu tahu di sini yang mana dari buku ni kita kena mengesakan Allah. Tauhid di mana kena tunggalkan Allah, esakan Allah. Dalam tiga bentuk. Di segi ketuhanan, rububiyah. Rububiyah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kadang-kadang dia mau apabila ngawil ya kata tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa asma. Semua kata orang syukur lagi dengan ngaji. Yang ngaji selain. So, dia tak reti dan tak reti Al-Quran. Kita dah baca alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengaku kata Allah tu Rabbul alamin. Mesti dulu. Sebab kita nak disembah lagu mana kalau kita tak ngaku tadi dia tu. Tak ngaku dia tu. Kena tanya benda-benda tu dulu dalam diri kita. Orang kafir apabila ditanya kepada dia, dia katanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila ditanya kepada dia, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia jawab Allah. Jadi kita kena fikir siapa yang milik dunia ini? Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah tu kerajaan bagi segala langit dan bumi itu milik dia.
Siapa yang menciptakan lagi? Allah. Nah, siapa yang beri rezeki kepada kita? Allah. Nah, Inna Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah beri rezeki kepada siapa yang dia kehendak, tapi Allah cakap, Allah qadar orang ni boleh banyak di mana. Tak ada. Nah, orang lain. Nah, Ar-Razzaq ya Allah. Maka apabila kita tahu katanya dia segala-galanya, berhaklah kita uluhiyah kepada dia. Berhaklah kita sembah dia. Jangan kita syirik. Itu maksudnya rububiyah. Rububiyah ni kita kena mengaku bahawasanya Allah tu Rabbul Alamin. Allah tu tuan segala-galanya. Allah khaliqus samawati wal ardh. Allah tu yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Razzaqul Matin. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Nah, Allah yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardh. Allah yang mengaturkan segala urusannya dari langit kepada bumi. Nah, kita baca dalam surah As-Sajdah. Jadi apabila mari benda-benda itu, nah, berhaklah kita i'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kita kena sembah dia dan syirik sekali. Sebab syirik ini kadang-kadang kita tak nampak oleh manusia oleh kerana digoda oleh syaitan, ditipu oleh syaitan, sekali masanya dipelajari. Sebab tu, sebab ia tak ada ilmu. Nah, orang tak ada ilmu ni, jadi minta segala-galanya. Minta tu, minta gunung tu, minta. Padahal benda-benda tu tak ada buat kamu. Nah, ini dia panggil orang tak ada uluhiyah. Tak ada apa? Tak ada mengesakan dari segi ibadat. Sebab itulah kalau kita mari buat ibadat kepada Allah tu, syarat yang pertama ialah ikhlas. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Tidak aku perintah kepada kamu melainkan supaya kamu tu menyembah Allah dalam keadaan ikhlas, mukhlisin, bersih. Lahuddin baginya segala agama. Maknanya bagi Allah itu segala cara hidup kita. Maknanya kita kena ambil dia. Maknanya cara hidup kita di atas dunia ni pun kita kena ambil cara hidup Islam. Sebab kita tak ada nak kesini. Wa man yabtaghi ghayral Islam dinan dalam surah Al-Imran. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai din, sebagai cara hidup, ambil peraturan orang lain itu boleh umum kita tu dicicip kita. Tak ada ambil dicicip Islam. Tak ada peraturan semaya, tak ada peraturan hajar, ngaji anak-anak, nak Quran dan sebagainya. Orang laku ni, Allah tak terima cara kita. Pada yuk badan ini, sebab tu tak ada rahmat yang begitu. Umum orang-orang yang tak letih, tak ada rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah katanya aku tak utuskan Nabi Muhammad melainkan nak uji kita ni ada rahmat semua. Maka apabila kita tinggal Islam dan rumah kita tak ada rahmat. Bunyi belakang pada rumah kita. Tak ada rahmat sebab kita tak ambil Islam. Tak ada katanya zayyinu buyutakum bi tilawatil Quran. Tak ada hiaskan rumah kita dengan baca Quran. Kita bukan membaca Quran itu sebagainya. Padahal tak ada usul. La taj'alu buyutakum kal qubur. Kalau jangan menjadi rumah-rumah seperti kubur. Kubur bukan sebagai baca Quran. Manusia dia ada rumah. Jadi kita balik. Sebab itulah kita ni kena ngaji. Kadang katanya
Tak ada hari kata kita nak rehat. Nah, saya ngaji hari. Lepas je nak ngaji. Sebab kalau tak ngaji, jadi kita bodoh. Tambah hak utama. Allah tak tipu banyak. Sebab syaitan sentiasa cari-cari nak tipu kita. Dia semua dari Allah. Fabima aghwaytani la'aqudannahum siratal mustaqim. Dari surah Al-A'raf. Dengan sebab Allah menghinakan dan melaknatkan aku, la'aqudannahum siratal mustaqim. Aku akan menghalang anak cucu Nabi Adam daripada jalan-jalan yang lurus yang boleh pergi ke syurga. Siratal mustaqim yang Islam. Islam yang boleh bawa syurga. Saya nak kat kita. Nah, lepas tu ayat yang seterusnya dia wangi ayat. Setan ni dia antipai cara-cara dia. La'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan mari kat puak-puak ni sebelum depan. Kalau tuan ni kat kita nak apa? Kalau tak lu belah depan wa an qalbihim mari belakang. Tak perlu nak masuk lagi terkejut tak apa. Masuk boleh belakang bini kita umpamanya. Wa an aymanihim tak perlu belakang tak perlu depan masuk boleh belakang. Ada periwan-periwan kita orang kat kita. Okey tu baik ni kita tak terkejut dia masuk. Tak perlu dia masuk wa an syama'ilihim masuk belakang lagi. Habis patah dia. Jadi itu kita. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Apabila Tuhan saya sewak lagu tu, tentu sekali tidak akan mendapati anak cucu Nabi Adam ini. Banyak orang bersabar. Nah, sikit saja orang bersyukur. Wala tajidu dan tidak akan mendapati aktsaruhum syakirin. Orang syukur tak ada jumpa kita kecil. Tempat-tempat rumah Allah. Masjid-masjid Allah. Di mana-mana. Ada apa contoh dalam masjid? Kalau kita nak tanya dalam kampung 1000 buah rumah, tapi dalam masjid kampung dia tak apa. Nah, jangan tu hari Jumaat. Nah, hari Jumaat ni ke jalan lah. Nah, sebab kalau tak pergi Jumaat, boleh haji penuh-penuh semua. Takut itu lah. Nah, boleh itu kau tak cukup 3 kali. Nah, apa tak dapat kita mari 3 kali takut dia kata oleh munafik. Padahal tak mari sembahyang masjid tu munafik dah. Tak mari semaya jemaah di masjid munafik dah bukan lagi jemaah. Sungguh. Nah, sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni la yataqallabu an salatil jamaah fi ayyam Rasul pada hari Rasul tak ada illa munafiqun zahirun nifaq. Malaikat orang kafir hak nyata-nyata orang munafik. Orang ni tak adil. Kita kena mengelak diri kita tu. Kena jaga benda-benda ni. Nah, kita tu di rumah kita, di kampung kita, mana-mana saja. Apabila dia azan, hayya 'alal salat, hayya 'alal falah, kita bergegas-gegas. Nah, sila ambil air semaya di masjid. Sebab orang di masjid ni Allah jamin katanya 5 yuhyi. Kita menyambut panggilan Allah dan panggilan Rasul itu menyebabkan kita tu hidup. Lalu kita mati. Orang tak sejid walaupun dia berjalan cuma tapi pada hakikat dia berjalan lemari. Tak ada hidup. Nah, sungguh tu. Nah, kalau kita tengok dengan kacamata agama, nah, tak tengok kacamata lain lah. Kalau kita tengok kaca dunia ni, orang itu berjalan hidup manusia dia kubur. Padahal Allah katanya, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Hai orang-orang yang beriman, menyambutkanlah kamu panggilan Allah dan panggilan Rasul. Sebabnya kalau kita menyambut itu, Allah akan beri kepada kita 5 yuhyi. Perkara yang boleh menyebabkan kita hidup. Kita mati. Orang yang mati tu mati hidup. Cuba tengok Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal dan orang yang mereka mati dah semua. Tapi amalan-amalan dia hidup. Kita tak ada perkara kita. Sebab kita tak ada buat.
Ini nak ayat katanya, kita perlu tanyakan akidah-akidah macam ni. Tanyakan akidah rububiyah, uluhiyah dalam diri kita. Sebab kita nak hidup. Kita tak ada akidah ni menyebabkan kita terhujung-hujung. Kalau kita wa'amal boleh hujung-hujung lah. Tak ada bumi. Tak ada bumi. Gapur saya kata. Orang yang tak ada asas akidah yang sahih, dia tahu kata Islam tu kena semaya, kena puasa, kena pergi haji, kena bayar zakat. Pasti dia pilih hak sikit-sikit lah. Tak ada pilih hak cobi-cobi kan. Kalau semaya nak puasa, ada nak banyak. Kalau haji, dia buat cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah haji cara susah itu kan. Sebab apa tak susah kalau ada susah. Tapi dah hebat passport, waktu lain. Buat amal bagus, tapi Tuhan terima masalah lain. Kata kita buat amal cukup rukun, cukup syarat, Tuhan terima belum tentu. Sebab dalam Quran ayat cakap, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Imam Ahmad sangat-sangat takut ayat. Imam Ahmad Ibn Hanbal sangat-sangat takut dia baca ayat. Sesungguhnya Allah akan terima amalan daripada hamba-hamba yang digelar al-muttaqin. Al-muttaqin dia. Al-muttaqin orang yang ambil Quran bagi panduan. Ambil Quran. Kita tahu. Quran dengan ini. Terus ambil satu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadisnya, kita tidak akan sesat selama-lamanya selama mana kita berpegang kepada dua ni. Al-Quran dan As-Sunnah, kita tak sesat. Yang jadi masalahnya, kita tinggal boni, kita selera tu. Tak saya ambil Quran sebagai hakim. Kita ambil seorang sebagai hakim. Sebab seorang ni, dia nampak masalah ni, nampak cara hukum, nampak cara ni. Ku ada pemraya hukum, ada pemraya. Sebab itulah, orang yang tahu Islam, dia tahu dengan cara hujung-hujung, tahu Islam kata Islam kena semaya. Maka dia pilih akhir, dia pilih kalam-kalam syad, kaul-kaul syad. Sebab orang yang tahu tu pun, dia saja masa dia yang Allah izin dia hidup dah dunia ni 60 tahun tu, dia tak boleh rugi dia. Dia selalu tahu. Kalau boleh puasa, boleh apa ni, semaya tahu yang nak hal semaya. Tak bersih-bersih. Baca Quran. Tekan lagi nak cari balasan kepada anak. Sebab dia tahu katanya, hak ni peluang yang Allah beri kita. Pas kita, tak siapa peluang macam ni. Kalau learning kita kata, waktu kita tertib, tubik semaya jemur, tak ada penuh bayar pun, rumah kita. Kampung masjid ada. Masjid afdal kita semaya setiap monitor kat kampung nanti ada dikamil bagi masjid kita. Kecuali kita jaga jauh, tak apalah. Tapi dalam kampung kita tu, kita perlu takmir masjid dalam kampung kita. Tak perlu pergi jauh-jauh. Pak boleh pergi jauh-jauh ke masjid dah. La tasyuddur rihal illa di salasati masjid. Jangan kamu bergegas-gegas malaikat 3 masjid saja. Kau disuruh. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Hadza wa Masjidil Aqsa. 3. Kau lain suruh lah. Tak ada suruh. Kau ni Masjid Madinah 1000 pahala. Masjid Makkah 100,000 pahala. Satu rakaat kita sembahyang boleh 100,000. Masjid Madinah boleh 1000. Masjid kita sepuluh. Masjid sini, masjid Mekah sepuluh. Kalau boleh 20 kan. Cuma yang fadilatnya, kalau orang itu sembahyang ramah, dia lain sikit. Orang sembahyang sikit, sikit. Itu ya fadilat. Fadilat ramah sikit.
Maka tauhid rububiyah jelas. Kita kena tanya benda ni. Kalau tak ada benda ni dia tak pergi uluhiyah. Dia tak pergi uluhiyah. Uluhiyah tak pergi. Sebab tu orang minta tu dia kira minta ikut saya lah. Dia minta untuk khamak tu, untuk khamak ni, untuk bomo tu, untuk bomo ni, puja orang kayu tu, puja bukit tu. Takut tu, takut sini. Hak ni dia tak ada rububiyah. Sedangkan Allah katanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba ku tanya tentangku, kata royaklah kepada dia, aku dekat. Ujibu da'watan. Aku perkenan segala doa yang diminta. Tapi, doa kalau kita minta tu, di mana salah itu? Kita kena bersih diri kita. Dalam ayat Quran itu apa lah? Ujibu da'watan da'i idza da'a. Aku akan berkenan segala doa yang diminta apabila dia minta pada aku. Tapi dalam hadis dia mari sebab Quran ni ditafsir oleh hadis. Hadis sebagai tafsir. Hadis meriwayatkan orang Arab naik kuda, lalu semua pasir, semua pada pasir, rambut turun, pakaian tak urus semua tu. Dia mari doa kita ambil itu. Makananku haram, minuman aku haram, pakaian aku haram, tempat hidup aku haram. Anda yang saja. Bagaimana saya nak hidup? Jadi perlu. Jadi kita nak minta Tuhan, kita kena bersih diri kita, bersih makanan kita, bersih minuman kita, bersih pakaian kita, bersih tempat hidup kita, barulah Tuhan tengok kita dan nak berkenan dengan Tuhan. Sebab itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu aku sembah dan kepada kamu aku minta. Selama mana kita tak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ya sama sekali pada. Mari apa boleh dulu situ. Betul. Kalau umur 15 duduk lagi tu, umur 10 lagi tu, supaya tak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada katanya gue benar-benar syirik. Minta orang lain. Saya dah baca buku tafsir dan saya dah mengajar surah Fatihah. Masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Patut dia katanya selagi mana kita tak boleh benar-benar syirik-syirik. Selama itulah ihdinas siratal mustaqim sama. Kita dah minta tahu. Tapi waktu kita ada buat benda-benda syirik-syirik banyak. Sebab kita tak boleh. Hal ni perlu kita nak. Sebab itulah dalam surah Al-Mulk dia katakan, "Law kunna nasma' aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Dan kita dengar kita baca dalam surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk ni 30 ayat. Fadilah dia lepas daripada satu. Orang kafir yang kena masuk dalam neraka di hari akhirat itu, dia mengaku dia kata, "Lau kunna nasma." Kalau aku dulu di atas dunia aku dengar. Baca. Naqil, aku fikir, dengar atau fikir. Lalu dia tak dengar dulu, dia tak fikir apa. Tak dengar. Imam Al-Syafi'i 19 tahun dulu dia. Kita tak ngaji, nak ngaji tahu tu, tak ngaji orang. Imam Syafi'i 19 tahun dulu dia. Cuba baca apa aja. 19 tahun. Lepas tu kita tak segi. Kalau guru saya ngaji pondok dulu. Nak pergi nak buka pondok, pondok ke satu pondok tu payah. Selagi dia tak izin keluar tak lagi. Pak ni menyalahi macam ini. Dia kata, "Lau kunna nasma'." Dalam surah
Kalau aku dulu, masa aku duduk sahaja ni dulu, ni tak kau kita. Nasma aku dengar mengajar. Au nahfil ataupun aku fikir, ambil akal waktu dulu. Ma kunna fi ashabina. Tentu sekali aku tak termasuk dalam golongan dengan ahli neraka jahanam. Jadi dengan sebab kita tak sering ngaji, tak sering dengar, masuk. Jadilah kita itu ahli neraka naudzubillah min dzalik. Sebab dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf Allah katanya walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya aku memenuhkan neraka jahanam. Aku akan penuhkan neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins. Banyak daripada manusia dan jin. Jadi neraka jahanam ni penghuni dia ialah manusia dan jin. Orang aku mana yang masuk neraka ni? Allah katanya lahum qulubun la yafqahuna. Allah beri hati tapi hati tak boleh tahu hak agama dengan dia. Beri hati. Qulubun sebab tengok katanya akal hati untuk kita mikir. Walahum a'yunun la yusiruna. Allah beri mata, tapi mata tak tengok akan tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azan la yasma'una. Allah beri telinga, tapi telinga tak dengar. Kau ni hafal. Apa? Innal fu'ada dalam surah Al-Isra. Innal fu'ada wa inna sam'a wal basara wal fu'ada. Inna sam'a telinga, wal basara mata, wal fu'ad hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ul. Semua tu kena tanya kat Allah. Kita masa-masa kita ada mata, kita ada telinga, kita ada hati, mata lepas tak. Kullu ulaika ka'anhu mas'ulah. Semua tu, tiga-tiga tu, esok di hari akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita nak jawab. Sebab kita Allah beri masa, kita tak boleh tengok. Beri telinga tak boleh dengar. Beri hati tak boleh mikir. Tak boleh ambil waktu pun. Orang lagu ni, Allah katanya, ulaika kal an'am. Orang lagu ni, super menate. Kal an'am, penate dalam kita. Kalau bohong mana? Kalau kita makan lagi ya. Bahkan Allah, waktu orang ini mencetak Rasulullah Allah. Dr. Yusuf Qardawi, saya baca dalam buku dia kata binatang, lembu, kubah, lantai, dia benar tu dia. Kalau jangan dulu kita gagal ada dunia kan, kita dah tengok. Dua dia Allah suruh ikut tu, tapi kita tak kenal tu dia. Kalau dia panggil hanya Allah Taala, wah dia tak nampak. Tak kenal, tak ada dia. Tak tahu ada apa. Ini sebab Allah katanya, ulaika kal an'am, bal hum adall. Orang ini lebih sesat. Lebih sesat saja. Sebab apa? Ulaika humul ghafilun. Orang itu orang lalai. Orang tak tahu bodoh. Orang lalai ni orang tak ada ilmu. Sebab ia waktu hidupnya ni makin. Bahasa tidur, lepas tidur, bangun, hijab dan sebagainya. Ada. Oh ni, orang-orang lalai. Hidup dia nak makan, nak tidur, nak suara. Kayak katanya, hidup kita ni, wa'amma, bersedia untuk nak mati dan sebagainya. Ada. Sebab orang takwa ni sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang riwayatkannya, orang takwa ni orang takut kepada Allah, takut kepada Al-Karim. Wal amalu bitanzil, orang beramal dengan wahyu Allah Al-Quran dan Sunnah. Wa ridha bil qalil, yani redha dengan apa yang dia walaupun sikit. Wal istihza' li yaumir rahim, dan bersedia untuk nak mati.
Dalam surah Al-Hasyr, Allah dia nak mati ni, Allah katanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya kita dengan taqullah. Aman boleh beriman. Nah, boleh beriman oleh orang yang sedih. Nah, kalau tengok orang tu selalu berbagi sedih, Rasulullah kata, "Fashhadu annahu mu'min." Saksikanlah orang itu orang mukmin. Mari Allah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Sebab orang beriman dia takut kepada Allah. Orang tak beriman tak takut. Nah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Cuba tengok diri masing-masing. Nah, kalau di umur kita 50 dah, 60 dah, lebih dekat 70 dah, gapo kita buat untuk kita. Ya ayyuhal insan, ada surah 3, ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang menipu kamu dengan Tuhan yang begitu mulia kepada kamu? Tuhan sangat mulia kepada kita, tangkap kok kita tertipu kamu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang menyebabkan kamu tertipu dengan Tuhan yang sangat mulia kepada kita? Tuhan ini kata kita. Tuhan kata, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, aku minta, aku minta. Tapi mudah tenang je. Apa sebabnya? Sebab Allah pilih kan ini. Sebab Allah pilih. Sebab kita lalai. Saya banyak ada kikon ni. Jadi, ini ayat katanya, kita ni kena tani iman kita. Kena tani roh. Apabila kita tahu dah kata Allah tuduhkan kita, Allah jadi kita, Allah beri rezeki kepada kita, Allah beri segala-gala kepada kita, maka bersaklah kita mengaku kata dia tu la ilaha illallah. Maknanya la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah melainkan Allah. Nah, sebab tu orang kafir tak kata, orang musyrikin Mekah, Nabi katanya qul la ilaha illallah tasbih. Abu Jahal tak. Abu Jahal berada. Sebab apabila kita kata la ilaha illallah, kita mengakunya, kita kena minta dia orang. Tak boleh minta orang lain. Kita sembah dia, dia kena minta, dia kena harap pada dia. Sebab dia Tuhan. Maksud. Ini ayat kata uluhiyah. Tadi rububiyah. Kita kena minta dia orang. Apabila dia kata lagu itu, dia tak ada semua. Lepas tu Nabi tanya dia, "Sudah semua apa ni kata-kata ni?" Mungkin dia minta apa kepada tuku-tuku tu. Umpamanya kalau kita kata lagi. Dia jawab sekarang dalam Quran dia kata, "Ma na'buduhu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Aku tidak sembah patung-patung ni, malaikat supaya dia mendekatkan aku dengan Allah lebih dekat. Maksudnya wasat, perantaraan. Nah, jadi dia tasawuf katanya nak pergi jumpa dengan Allah supaya kita tidak masuk dengan raja, jumpa dengan raja. Jadi kena pakai ilmu. Nah, jadi patung-patung toko-toko baru semua kat masjid kat kampung 300 lebih itu sebagai perantaraan dia dengan Allah. Nah, maka Allah katanya wa idza sa'altumuni apabila bertanya tentang diriku Pak ini mari aku dekat uji dakwah. Nah, maknanya tak ada kita nak minta gapo-gapo akhir angin. Nah, minta dia, tapi nak minta dia tu kena bersih segala-galanya pasal kena ini sifat. Sembah Allah masa kita senang, masa kita susah Allah akan ingat. Ingatkan kepada Allah waktu kita senang dan waktu kita susah Allah ingat pada kita.
Ni waktu kita senang kita lupa dia, waktu kita susah kita ingat dia. Banyak dalam Quran, banyak manusia lupa pada Allah, tapi kau yang susah minta sakit tangis. Banyak dalam Quran. Ni tabiat manusia. Tabiat manusia ni apabila dia senang dia lupa pada Allah, apabila dia susah dia minta. Apabila Allah win dia lupa dia. Ni orang di standar. Nah, maknanya tabiat manusia. Yang gerak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah 41 Indonesia dan jadi lewat. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada lain kali.